Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Kita akan sambung sesi perkongsian kita dalam buku Tajwid Qurani, iaitu insya-Allah topik pada malam ini iaitu hukum mim mati ataupun mim as-sakinah. Hukum mim mati ataupun mim sakinah. Baik, pada minggu sebelum ni kita dah lihat berkaitan dengan satu hukum iaitu ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Jadi perkara yang perlu dipraktikkan oleh para pelajar iaitu ikhfa hakiki juga dengungnya perlu ditebalkan. Kalau para pelajar peserta ada buku, boleh tengok pada muka surat yang ke-51. Di sini ada dimaklumkan bahawa dengung pada bacaan ikhfa hakiki perlu ditebalkan atau dinipiskan berdasarkan huruf yang selepasnya. Jika selepasnya huruf al-isti'la, maka ia tebal. Jika huruf al-istifal, maka ia nipis. Contoh, sekiranya nun mati bertemu dengan huruf qaf ialah huruf isti'la, maka ia perlu ditebalkan. Contoh, min qablihim. Min qablihim. Contoh. Kalau huruf itu ialah huruf yang nipis, contohnya huruf shin. Min syarri. Min syarri. Jadi dengung tu tidak perlu ditebalkan. Hanya perlu dinipiskan sahaja. Itu ialah poin yang penting yang kita ambil pada minggu lepas. Okey, ini contoh. Ada juga samawatin tibaqa. Maka perlu ditebalkan dengung ini, ikhfa hakiki ini. Tapi perlu diketahui dengung yang tebal dan juga dengung yang nipis ini ialah dari sudut kesempurnaan bacaan. Sekiranya para pembaca tidak menebalkan dengung, maka ia ialah kesalahan yang kecil sahaja, iaitu hanya mencacatkan kesempurnaan bacaan, bukanlah pada klasifikasi kesalahan yang besar. Baik, pada malam ini insya-Allah bagi yang ada buku boleh buka muka surat 52. Bagi yang ada buku, yang dah beli buku, boleh buka muka surat yang ke-52. Sama-sama kita tengok apa yang ada dibincangkan pada topik mim mati. Baik, hukum-hukum mim mati, kita tengok definisi kepada mim sakinah. Mim sakinah iaitu mim mati bererti mim yang bebas daripada mana-mana 3 baris. Sama ada bacaan sambung ataupun bacaan waqaf. Sebagai contoh, alhamdu tumsuna. Alhamdu, mim ini mim yang mati, mim sakinah. Tumsuna, mim ini mim yang mati. Baik. Kalau bahasa Melayu kita sebut mim mati. Kalau selain daripada mim mati kita sebut juga mim sukun. Dalam bahasa Arab kita sebut mim sakinah. Sakinah. Baik. Antara mim yang terdapat dalam Al-Quran, ada berapa jenis mim yang terdapat dalam mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-harian. Yang pertama ialah mim yang berbaris. Contohnya ni'amahu. Mim ini berbaris fathah. Yang kedua ialah mim bertasydid. Fatamma. Ini ialah mim bertasydid. Kemudiannya baris di atas. Fatamma. Yang ketiga ialah mim sukun asal tapi tidak sukun kerana bertemu dua tempat sukun. Ni keliru sikit. Cuba beri perhatian. Nombor 3 ya. Mim sukun asal, pada asalnya dia sukun tapi tidak sukun, tidak baris mati kerana bertemu dua tempat yang baris mati, sukun. Okey, cuba tengok contoh di hadapan. Qumil laila. Asal pada qumi ini ialah qum. Sekali lagi saya ulang. Asal daripada qumi ini ialah qum. Qum ialah fi'lin amr. Fi'il amr iaitu kata seru. Contohnya kalau kita dalam kelas kita minta pelajar itu bangun, qum. Qum maksudnya bangun. Kalau kita minta dia duduk, ijlis.
duduk. Jadi kum asalnya ialah mim itu mati. Tetapi sebab apa mim itu baris di bawah? Kenapa baris di bawah? Kerana bertemunya dua tempat sukun. Mim itu baris mati, kemudiannya ada hamzah wasal. Nampak tak hamzah wasal ni? Pun mati juga. Jadi dalam ayat Al-Quran, dalam bahasa Arab sekalipun, kalau mati bertemu dengan mati, boleh baca ke tak boleh baca? Jawapannya tak boleh baca. Maka ia dihidupkan dengan berbaris bawah. Kenapa perlu baris bawah? Kerana baris bawah, kasrah ialah seringan-ringan baris. Sebab itulah diletakkan baris bawah, bukannya baris depan ataupun baris di atas. Baik, jadi jelas Qumil laila. Sepatutnya qumil al-laila. Sepatutnya qum al-laila. Apabila kita sambung qumil laila, terpaksa dihidupkan baris mim tersebut. Kalau orang tanya mim ini baris asal ataupun tidak, jawapannya mim ini ialah baris yang bukan asal. Mim berbaris bawah ini kita namakan sebagai aridah, iaitu yang mendatang. Arid. Okey, jelas untuk nombor 3. Okey, nombor 4. Okey. Mim sukun yang dibentuk seperti mim yang berada di hujung dalam keadaan waqaf. Ini mim mati yang dibentuk seperti mim yang berada di hujung dalam keadaan waqaf. Ini dia. Hakimun, hakim. Jadi bila kita nak wakafkan dia, maka mim ini tidak ada baris. Hakim. Asalnya berbaris, tapi kerana niat kita nak wakaf, maka ia baris sukun. Okey, jelas Ini keadaan mim yang terdapat dalam Al-Quran. Okey, terdapat mim sukun ataupun mim yang mati dalam keadaan bacaan wasal, iaitu bacaan sambung dan berhenti, yakni waqaf pada kata nama, okey, iaitu isim, kata kerja, fa'il dan huruf. Huruf ni haraf, kata sendi. Dan berada di pertengahan dan hujung kalimah. Sama ada dia duduk di pertengahan ataupun di hujung kalimah. Ada tak duduk di awal kalimah? Jawapannya tidak ada. Tidak ada mim sukun yang berada pada awal kalimah. Sebab apa tidak ada? Sebab kalau ada, macam mana nak baca? Boleh faham Macam mana nak baca kalau mim itu duduk di awal kalimah dalam keadaan dia berbaris mati? Jawapannya memang tak boleh baca lah. Jelas Okey, baik. Okey, mim sukun pada kata nama, isim, alhamdu, pada kata kerja, kumtum, pada huruf ni ialah boleh highlightkan sikit, kata sendi. Am lam yunabba. Am sama ada. Am maksud dia sama ada. Baik satu yang seterusnya ialah untuk menunjukkan jamak ataupun banyak. Okey, menunjukkan kepada plural. Lahum, lakumu, uhkum, alam. Okey. Yang ketiga, mim sukun pada kata nama juga. Alhamdu pada kata kerja, kumtum. Okey, ni berulang ni. Yang keempat, untuk menunjukkan jamak dan sebagainya. Okey, sama jugalah. Lahum, lakum, uhkum, alam. Okey, ni dia berulang ni. Dia tersalah saya rasa. Okey, next. Kedudukan mim sakinah dibenarkan sebelum huruf hijaiyah. Kecuali huruf alif layyinah. Alif yang layyinah. Alif lin. Dan alif maddiyah. Alif mad. Di mana mim sakinah tidak boleh diletakkan sebelumnya kerana memerlukan mim berbaris atas seperti berikut. Ma, huma, maluhu, aslama. Ini diberitahu bahawa kedudukan mim sakinah hanya boleh selepas huruf hijaiyah. Kalau alif yang lin tak boleh. Alif mad pun tak boleh. Kalau selepas dibolehkan. Okey, next tengok pada muka surat 53, kita akan tengok hukum ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi. Hukum bagi mim mati ada beberapa, antaranya ikhfa syafawi. Apa maksud ikhfa syafawi? Iaitu huruf ba yang terletak selepas mim sakinah, mim yang mati, sama ada secara asal atau mendatang. Ia hanya berlaku dalam 2 kalimah sahaja. Kena ingat betul-betul semua pelajar, peserta. Ikhfa syafawi berlaku dalam 2 kalimah sahaja. Bukannya dalam 1 kalimah. Contoh, mim sakinah yang asli, yang asal. Am bi zahirim minal lail. Am bi zahirim. Suratul Ra'du ayat ke-33. Mim mati, cuba tengok.
bertemu dengan huruf ba. Jadi kita baca dengan apa? Baca dengan gunnah, dengung. Baik. Apa nama hukumnya? Ikhfa syafawi. Okey, ikhfa syafawi. Okey, yang kedua mim sakinah dibentuk wa man ya'tasim billah. Mana dia? Mim mati bertemu dengan huruf ba. Wa man ya'tasim billah. Ni sama juga mim mati yang dibentuk dengan huruf ba. Maka hukumnya ikhfa syafawi. Mim sakinah yang bersifat ringan. Ya. Inna rabbahum bihim. Mim mati bertemu dengan huruf ba. Maka diringankan bacaannya. Okey, sebab apa nama dia Syafawi? Okey. Syafawi dinamakan sebagai Syafawi untuk menunjukkan bahawa makhraj huruf mim adalah daripada dua bibir, syafatain. Kalau satu bibir syafah, kalau dua bibir syafatain. Okey. Ikhfa kalau kita lihat sebelum ni maksud dia menyembunyikan. Menyembunyikan apa? Menyembunyikan huruf yang sebenar. Menyembunyikan huruf yang sebenar. Jadi ikhfa menyembunyikan, syafawi bibir. Maksudnya menyembunyikan dengan dengung pada huruf yang keluar daripada makhraj bibir, iaitu huruf mim. Dan juga cara untuk kita tahu ikhfa syafawi mim mati bertemu dengan huruf ba. Okey, baik Kita lanjutkan lagi. Keadaan ikhfa syafawi iaitu ikhfa kurang berpegang pada makhraj huruf mim, iaitu dua bibir berserta dengung seperti bacaan pada hukum iqlab. Maksudnya ikhfa ni kurang berpegang pada makhraj huruf mim. Contoh, inna rabbahum bihim. Maksudnya kita hampir kepada huruf ba. Okey. Berserta dengung seperti bacaan pada hukum iqlab. Berapa harakat dengung? 2 harakat dengung. Tapi dari sudut aplikasi kadang-kadang lebih daripada 2 harakat dari sudut bacaan lah. Kadang-kadang 3 harakat, kadang-kadang 4 harakat. Dan juga kesemua kaedah dengung ini kita boleh ukur dengan kita punya fikiran, kita punya akal sahaja. Tak perlu kita meletakkan jari kadang-kadang. Kalau beginner, kalau peringkat awal, mungkin kita gunakan jari untuk kita tentukan 2 harakat. Tetapi kalau peringkat dah lama mengaji Quran, maka tidak perlulah kita menggunakan jari untuk menentukan kadar harakat. Okey, kita lanjutkan lagi. Faktor terjadinya ikhfa syafawi. Sebab apa terjadinya ikhfa syafawi? Okey, dia kata di sini, bentuk ikhfa dengan menyatukan makhraj mim dan ba dan mempunyai sifat yang hampir sama. Kesukaran untuk idgham dan izhar maka dijadikan ikhfa. Okey, cuba kita tengok di sini Sebab apa terjadinya ikhfa syafawi? Bentuk bacaan ikhfa itu iaitu dengan menyatukan makhraj mim dan juga ba. Persoalannya di mana makhraj mim dan juga ba? Okey, makhraj mim dan juga ba, kalau kita lihat pada topik makhraj huruf, kedua-duanya daripada bibir. Dua bibir. Bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Apa perbezaan yang terdapat pada makhraj huruf? Huruf mim ditutup dengan ringan. Huruf ba ditutup dengan begitu rapat. Sebab apa? Sebab apabila buka, ia menghasilkan qalqalah. Okey. Tetapi kalau mim apabila kita buka, tidak menghasilkan qalqalah. Jadi itu berbeza pada sifat. Okey, tengok dia kata dan mempunyai sifat yang hampir sama. Hampir sama tapi tidak sama. Okey. Contoh, ba ada sifat qalqalah. Mim tidak ada sifat qalqalah. Meskipun ia sama pada sifat-sifat yang lain seperti istifal, infitah dan sebagainya, tetapi dia ada beza juga pada sifat yang lain. Contoh saya beritahu tadi iaitu huruf ba ada qalqalah, huruf mim tidak ada qalqalah. Jadi kalau para pembaca sebut huruf mim, jangan terlalu cepat kita buka bibir. Kerana ia menghasilkan qalqalah, maka itu salah dan juga tidak tepat. Contoh, Siratal ladzina an'amta alaihim. Huruf mim tu kita cepat kita buka. Dia akan bunyi me.
seperti qalqalah. Contoh lain, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Alaihim wala. Nampak tak? Kalau kita tidak berhati-hati, alaihim wala. Dia akan bunyi alaihim atau wala. Seperti ada apa? Qalqalah. Maka kita kena belajar mim apabila dia tutup, jangan terlalu rapat. Tutupan yang ringan. Kalau terlalu rapat, kita buka, ia akan menghasilkan qalqalah. Sebaliknya ba kena rapat. Contoh watab, sebab kita nak bunyikan qalqalahnya. Okey, sebab apa ia perlu diikhfa? Kerana kesukaran untuk idgham dan izhar, maka dijadikan ikhfa. Idgham ni memasukkan huruf pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey. Izhar ini menjelaskan bacaannya. Jadi kalau kita baca dengan izhar, tak sedap lah. Contoh, inna rabbahum bihim. Tu izhar. Jadi tak jelas. Kalau kita idgham pun tak berapa sedap juga. Inna rabbahum bihim. Kerana idgham tidak ada dengung. Jadi yang sesuai ialah ikhfa. Maka didengungkan. Inna rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Okey, jelas Okey, last kali pada malam ini, tanda ikhfa syafawi, iaitu mim iaitu mim sakinah, mim yang mati, yang tiada tanda sukun padanya dan tiada tasydid pada huruf selepasnya, maka hukumnya ialah ikhfa syafawi. Cuba kita tengok contoh dalam Quran Okey, ini dia. Rabbahum. Mim ini ialah mim yang mati. Atas dia kosong, tidak ada apa-apa tanda. Maka ini ialah ikhfa syafawi. Wa may ya'tasim. Ni mim ni mati. Atas dia kosong. Ba ini tidak ada sabdu. Maka ia ialah apa dia? Ikhfa syafawi. Am bi zahir. Am bi zahir. Mim ini mati. Bertemu dengan ba. Ba tidak ada sabdu. Mim tidak ada apa-apa huruf. Tidak ada apa-apa tanda di atasnya. Maka dia ialah ikhfa syafawi. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, hari ini kita ambil satu topik saja iaitu ikhfa syafawi. Jadi lepas ni kalau mim mati bertemu dengan huruf ba, maka kita tahulah itu namanya hukum ikhfa syafawi, wajib didengung sebanyak 2 harakat. Kalau ditanya sebab apa kena baca dengan ikhfa, kerana hampir sama pada sifat dan juga sama pada makhraj, dan juga ia sukar untuk diidgham serta diizharkan. Ini jawapannya lah. Jawapan secara ilmiah. Tapi kalau jawapan secara kurang ilmiah, kita jawab senang sajalah. Sebab mim ini tidak ada apa-apa tanda atasnya. Ba itu tidak ada sabdu, maka dia baca dengan ikhfa. Itu jawapan yang ringkas. Tapi kalau jawapan yang ilmiah, ini dia lah ni. Pada faktor ni. Okay, baik. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, jelas Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kalau tidak ada apa soalan, kita boleh talaqi surah Ad-Duha. Okey. Okey, para pelajar yang ada, para peserta yang hadir pada malam ni boleh buka Quran ataupun tengok di hadapan surah Ad-Duha. Jadi malam ni kita akan baca surah Ad-Duha. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pola nak tanyalah berkenaan dengan mim sakinah ni. Baik. Jadi dia ikhfa syafawi ya. Katakanlah ada rakan-rakan kita yang bertanya lah, kalau nak dengung tu memang kita tahu 2 harakat kan. Baik. Tapi boleh tak kita kata Ustaz, maknanya kita dengung tu minimum dia kalau boleh 2 harakat. Minimum lah, bermakna dia boleh melerik lah kepada macam 3 ke ataupun lebih sedikit lah dari 2 harakat Ustaz. Maknanya kalau less than 2 harakat tu maknanya tak berapa viable lah. Boleh kita jawab gitu Ustaz? Baik Paulah, terima kasih soalan yang baik. Maksudnya Paulah nak beritahu di sini, boleh tak kalau kita beritahu 2 harakat tu ialah minimum. Kalau lebih tu boleh.
Okey, jawapannya kalau Pak Lan nak jawab gitu, boleh, tidak ada masalah. Tapi pastikan orang tu dia baca tidak lebih lah. Jadi kalau dia baca lebih, maka takut jadi 6 harakat dengungnya. Kalau kita meletakkan minimum 2, tidak ada maksimum, takut-takut dia baca dengung dengan 4 harakat ataupun 12 harakat. Maka tidak tepatlah di situ. Tapi kalau kita beritahu kepada orang yang dah belajar, tidak ada masalah. Kalau beritahu kepada pelajar-pelajar ni, contohnya minimum 2 harakat. Maknanya dia faham, kalau lebih okey. Maka bolehlah. Dari sudut aplikasi dia jangan lebih daripada 2 lah. Boleh pula kan tengok kepada audiens juga. Kalau audiens tu beginner, takut dia salah tafsir, dia bagi tempoh yang 6 harakat. Okey, Tengok terima kepada kasih Ustaz, audiens. jelas. Okey, sama-sama. Okey, baik. Okey, now kita talaki sedikit suratul Duha, surah Ad-Duha. Semua peserta yang dirahmati Allah, cuba tengok di hadapan kita, insya-Allah baca sama-sama surah Ad-Duha. Tengok sedikit hukum tajwid, sekiranya ada hukum ikhfa di sini, mungkin kita boleh tengok sekali beramai-ramai insya-Allah. Saya baca dan juga boleh ulang di tempat masing-masing insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul Azim. Baik, cuba kita tengok sedikit hukum tajwid di sini. Yang pertama ialah wadduha, huruf dot makhrajnya di mana? Di tepi lidah. Jangan sebut huruf dot di hujung lidah. Di tepi lidah bertemu dengan gigi geraham kanan ataupun kiri. Wadduha. Jangan baca wadduha. Okey. Okey. Yatimau fa'awa. Fa'ah. Tanwin bertemu dengan huruf fa. Apakah hukumnya di situ? Ikhfa hakiki, maka dibaca dengan 2 harakat dengung. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey, huruf mat bertemu dengan lam, maka di sini ialah mat lazim, maka perlu dibaca dengan 6 harakat. Tanwin bertemu dengan huruf fa, maka ikhfa hakiki. Ailan. Okey, alif bertemu dengan hamzah, mat wajib muttasil ataupun mat muttasil. Tanwin bertemu dengan huruf fa, ikhfa hakiki. Fa ammal yatima fala, mim bersabdu, maka wajibul gunnah, 2 harakat. Wa amma sama je, wajibul gunnah. As-sa'il, alif bertemu dengan hamzah, mat muttasil ataupun mat wajib muttasil. Last sekali, wa amma dengung, maka wajibul gunnah. Fahaddith, berhati-hati. Pertama pada sebutan huruf ha, yang kedua ialah huruf ta.
Huruf ta kat mana makhrajnya? Hujung lidah bertemu dengan gigi atas. Fahaddith. Jangan baca fahaddis. Itu huruf sin. Fahaddith. Maka itu hilang huruf ta. Okey, baik. Ada masa lagi beberapa minit. Ada siapa-siapa para pendengar yang nak baca, boleh kita dengar dan juga boleh bacakan surah Ad-Duha ini. Jangan malu-malu, jangan segan silu. Ada siapa yang nak baca ni? Ada 19 orang ni. Ada yang nak baca. Kesegan semua nak baca ni. Last sekali Pok Lang lah baca. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh insyaAllah Pok Lang baca. Boleh cuba ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, fatahallahu alaik. Bacaan yang baik Pok Lang. Panjang, makhraj huruf, sifat huruf, waqaf ibtida. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Terima kasih Pok Lang. Okey, itu sahaja pada malam ni. Terima kasih semua yang hadir. Moga-moga kita bertemu lagi pada minggu depan untuk cerita tentang hukum seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh bersurai semua. Syukran jazilan. Afwan.